Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang bahagia, yang ceria ini kita dapat meneruskan pengajian kita di dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang kedua, bab salat. Bab salat. Kita telah masuk ke dalam bab salat-salat sunat. Salat-salat sunat. Di dalam siri yang lepas kita dah bincang banyak salat-salat sunat yang telah kita bincangkan. Sambungan lagi pada kali ini dalam naskah Jawi ini, muka surat 228 ataupun cari hadis 151. Mungkin berbeza naskah, yang ruminya, yang lamanya, cari hadis kan. Jadi bagus kita ini di antara cantik dianya, susunan dia tu dia ada nombor hadis yang ke 151. Kita telah tamat perbincangan tentang solat sunat hajat. Solat sunat hajat sudah kita bincangkan. Banyak lagi solat-solat sunat yang digalakkan. Jadi dalam kitab kita ni dia tidak fokus sangat kepada semua jenis solat sunat, kerana dia lebih kepada perbincangan umum dan ringkas. Saya tengok penulisnya rahimahumullah suka menggunakan di nota kaki untuk penjelasan lanjut. Sila tengok kitab fiqh. Jadi itu seolah-olah dia bagi kepada kita ni kunci je. Kunci. Kalau awak nak detail, pergi ke kitab fiqh. Jadi di antara sunat lagi yang digalakkan seperti solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni di antara solat sunat yang menjadi perbincangan ulama dulu dan sekarang. Ulama dulu pun bincang, ulama sekarang pun bincang. Dan mungkin sebahagian daripada masjid di tempat kita ni menjadikan solat sunat tasbih sebagai agenda tetap. Maka di sini saya sebut secara ringkaslah, solat sunat tasbih ni di antara solat sunat yang menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama. Di kalangan ulama bincang hangat dari sudut kesubutan ataupun kesabitan solat ini. Di kalangan tidak ulama menjadi perbalahan. Ulama bila dia bincang dengan ilmu, kita bila kita bincang dengan emosi, maka jadi kelahi lah. Jadi saya mengatakan salat sunat ini, salat sunat tasbih ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam Kitabus Salah, Babu Salatut Tasbih, hadis yang ke 1297. Jadi sebahagian ulama menolak hadis ini, mengatakan hadis ini tidak sahih kerana pelik sikit dia punya kedudukan. Nabi kita ajar kepada bapa saudara dia Abbas, ya Abbas ya Ammah, ala utika ala amnahuka. Jadi kalau kamu buat ni, kenalah kamu solat sunat ni, Allah Ta'ala beri kepada kamu 10 perkara. Diampunkan dosanya yang awal, yang lama, yang baru, yang salah, yang sengaja, yang kecil, yang besar, yang rahsia, yang tersembunyi, yang yang alaniah, yang terang-terangan. Jadi dibawalah salat sunat ini seperti yang telah kita belajar, iaitulah antusalli arba'a raka'atin. Kamu salat 4 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah, selesai pada Fatihah kita baca tasbih. Di celah-celah tu baca tasbih. Jadi semua tasbih itu dalam kitab kita ni Syekh kita tak sebut dah. Dia kata di antaranya lagi surah kali. Cuma saya tak detailkan solat sunat tasbih di sini. Yang saya nak detailkan, nak sebutnya iaitulah
ramai di kalangan ulama menolak hadis ini. Dia kata kerana matan dia tu agak pelik sikit, dengan kejanjinya selalu solat ini dosa yang awal, di akhir, yang ampun, yang akhir, yang semuanya diampunkan. Jadi sebagai orang kata bersikap insaf, bahasa Arab kata insaf, ataupun bersikap adil di dalam menilai ini, saya kata ramai ulama yang menolak hadis ini, kerana itulah mereka tak buat. Dan dalam kitab saya ni, kitab ni menarik untuk para pelajar talabatul ilmi, dia beli kitab ni, nama dia Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu', mana hadiah kepada orang yang nak buat amal sunat tentang hukum salat sunat. Kitab ini sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia di bawah tajuk Salat-Salat Sunat, ditulis oleh Dr. Muhammad Umar Bazamul. Ada dalam bahasa Indonesia, ada warna kuning itu kitab. Jadi saya kat syorkan supaya kita beli. Sebelum ada bahasa Malaysia apa ada, tapi jarang nak jumpa. Jadi kata Syekh Bazamul, hadis salat sunat tasbih ini telah diterima oleh ramai ulama, di antaranya Abu Bakar Al-Ajuri, Al-Maqdisi, Imam Baihaqi, Ibnu Sakan, An-Nawawi, As-Subki, dan lain-lain lagi. Termasuklah sebahagian daripada ulama-ulama semasa. Ada yang menulis kitab khas At-Tanqih lima ja'a fi salat tasbih. Jadi solat tasbih ini solat yang menjadi perbincangan para ulama. Ada yang kata terima, ada yang tak terima. Maka saya nak kata kepada para jemaah, iaitulah kita jangan kelahi dalam masalah ini. Kalau kita nak buat, kita kata ramai ulama yang menerima hadis ini. Kalau kita rasa tak nak buat, kita kata ramai juga ulama yang tak terima. Cuma saya sendiri mengambil pendekatan tawakuf, kerana hangat perbincangan tentang sabit tak sabit hadis ini. Wallahu a'lam. Adapun solat sunat sembahyang isyraq, sembahyang sunat isyraq tu kalau tengok dalam buku-buku solat sunat memang ada solat sunat isyraq, kan? Solat sunat naik matahari tu. Cuma bila kita perhati dalam buku ini Salatul Bughyatul Mutatawwi' ini, dia ambil daripada kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa solat sunat isyraq itu iaitulah permulaan solat duha. Solat isyraq sendiri itu dikira sebagai permulaan solat duha, bermula setelah naiknya matahari dan melepasi waktu larangan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di kalender ataupun di masjid, kan dia ada waktu solat tu. Itu dia tulis kat situ syuruk. Syuruk tu maksudnya terbit matahari. Bila terbit matahari artinya tamat waktu solat subuh. Siapa yang tak solat subuh lagi, bermakna dia telah berdosa, kecuali dia tidur mati. Kata orang tidur sungguh lah. Tidur mati ni, jam dia bunyi pun dia tak sedar, handphone bunyi pun tak sedar, anak dia kejut pun tak bangun. Tak, itu dia panggil tidur mati. Jadi tidur sungguh itu tak berdosa, sebab orang tidur. Maksudnya waktu isyraq itu, waktu syuruk itu, waktu naik matahari, berarti tamatlah waktu solat subuh. Dan jangan lagi solat. Ada setengah orang ni tengok peng bunyi ting apa ni syuruk tu, bangun solat lah. Itu waktu larangan. Waktu larangan solat. Jangan salah faham di sini. Jadi bila kita boleh solat? Jawabnya setelah melalui paling minima. Yang setakat yang saya belajar daripada ustaz-ustaz kita bahagian falak, dia kata paling minima dia kena pergi 30 darjah sudut. Maknanya lebih kurang dalam 10 minit. Maknanya kalau pukul 7 syuruk, kita kena tambah 10 minit lagi, barulah kita boleh mula solat. Solat apa tu? Iaitulah permulaan solat duha. Permulaan solat duha. Kemudian kalau kita nak tambah lagi, cantik, kita tambah lagi beberapa minit, lebih daripada 10 lah, 15 minit. Ada hadis di sini, dalam hadis yang Abi Umamah radhiyallahu anhu, man shalla salat as-subhi fi jama'at fi masjid jama'ah. Tengok tanda, siapa dia salat subuh di masjid berjamaah, yasbutu fihi hatta yusalli subhat ad-duha. Kemudian dia tunggu sehingga duha. Maksudnya sehingga naik matahari melintasi waktu larangan. Kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin
tamman hajjatihi wa umratihi, maka dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dalam riwayat lain, wa man shalla salatal ghadati fi jama'atin, siapa dia salat subuh berjamaah, summa jalasa hatta yazkurullaha hatta tatlu' asy-syams, kemudian dia duduk berzikir sehingga naik matahari. Dia duduk berzikir sehingga naik matahari, maka dia boleh pahala seperti yang tersebut itu. Cuma hadis ini muslimin dan muslimat boleh tanda, hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tabarani dan juga diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tabarani dan Imam At-Tirmizi rahimahumullah. Hadisnya tanda situ. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis yang Nabi kita duduk sampai naik matahari itu sahih. Hadis cuma tambahan tu, pahala mendapat haji yang sempurna tadi, ada yang mengatakan tambahan itu tidak sabit. Tetapi ada yang para ulama mengatakan, contohnya dalam kitab saya ni, Muhammad Umar Bazamo ni seorang profesor dalam bahagian hadis di Jami'ah Ummul Qura, dia takhrij, dia kata di sini hadisun hasanan li ghairihi, maknanya masih lagi dalam skop dhaif, tapi dengan banyak jalur-jalur itu boleh naik kepada hasan li ghairihi. Yang pentingnya hadis ini juga ada masalah perbincangan para ulama. Jadi kalau kita mengatakan, sebahagian ulama mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, untuk kita menerima pahala yang besar ini, maka kita duduklah tunggu lepas salat subuh sampai ke naik matahari. Boleh tunggu. Hari-hari tak bekerja, tunggulah. Kalaulah kita kata tak sahih lah yang tambahan, tapi ada sahih dari segi amalannya, memang Nabi kita duduk sampai naik matahari, dan kita dapat pahala yang besar ini insya-Allah taala. Kalau kita nak baca satu-satu ni banyak ni. Yang ketiga, sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid ni, sembahyang tahiyatul masjid ni tulis kat situ, ini di antara sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang apa? Yang ditinggalkan oleh sebahagian daripada masyarakat. Kita hari ini cuba perhatikan, duduk dekat masjid. Duduk di masjid, tengok berapa orang masuk masjid, berapa orang solat sunat. Kalau waktu masuk, waktu ada azan qabliyah ba'diyah tu ramai insya-Allah. Tapi kalau masuk waktu begini, kita mari waktu duha, ada kuliah duha, boleh perhatikan, begitu nak mengaji dah tu, nak belajar dah, tapi masih lagi tidak beramal dengan sunnah yang besar ini. Kalau nak pergi akad nikah, orang Arab kata hadis wala haraj, ceritalah apa kamu nak kata. Boleh katakan 200 rombongan majlis, kalau ada seorang yang solat sunat tu, kita boleh pergi bersalam, cium tangan lah. Mana ada lagi orang yang teringat kepada sunnah Nabi SAW. Maksud bukan saya nak menggalak suruh cium tangan. Yang pentingnya kita kata ada lagi orang yang baqaya, orang yang teringat dengan benda ni. Jadi tahiyatul masjid ni besar. Tanda situ hadis. Hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, iza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Apabila kamu masuk masjid, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dalam riwayat lain kata, fala yajlis, Nabi kata jangan duduk hatta yusalliya rak'ataini, sehingga dia salat 2 rakaat. Bila ni para jemaah? Tanda pula situ. Bila kita masuk masjid, tidak ada waktu khas. Tapi kalau orang dah azan, kita masuk masjid, ada sunat apa kat situ? Sunat ratibah kan, sunat qabliyah. Perlu tak lagi kita salat sunat dalam masjid? Jawabnya tak perlu lagi, sebab sudah ada ratibah situ. Jadi dia tahiyatul masjid ni untuk hormat masjid. Apa solat yang kamu buat, dia akan jadi. Andainya kita masuk waktu duha, pukul 10 kita masuk, ada kuliah ke tak ada kuliah, kita masuk masjid. Waktu tu waktu duha, jadi kita solat duha, jadilah.
solat duha, maka dia jadilah satu solat. Cukuplah tu. Tak payah tahiyatul masjid dulu, kemudian duha pula, tidak perlu. Kerana memadailah dengan kita solat duha, tahiyatul masjid masuk. Kalau kita contohnya kita ambil wuduk kan, di antaranya solat sunat lepas wuduk, kita masuk solat sunat wuduk, dia masuk sekali dengan tahiyatul masjid. Jadi tulis itu tahiyatul masjid di antara sunnah yang ditinggalkan oleh, saya nak kata ramai kan takut melampau sangat, tapi boleh kata ramai. Saya banyak perhati tengok, kita duduk kuliah ni, orang masuk masjid tak solat juga, duduk. Timbul lagi persoalan, dia kata ustaz, kami nak solat dah tapi ustaz pula larang. Ada sebagai ustaz kita ni dia marah, dia kata itu solat sunat tu sunat, dengan kuliah dia ni wajib. Siapa kata dengan kuliah tu wajib? Kan kita kena bahas pula di situ. Kita mengatakan kalau Sulit Al-Ghatafani masuk dalam masjid, Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah. Bila kawan ni duduk, Nabi suruh dia bangun. Solat sunat duduk 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu kalaulah Nabi kena bangun, walhanya kalau Nabi ni memang kena dengar dah. Nah, apalagi dengan saya ataupun sahabat-sahabat saya di kalangan para asatizah. Teruskanlah. Kemudian sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ni sembahyang sunat bagi orang yang dah nak pakai ihram tu. Bila dia dah mandi siap-siap, dia nak pakai ihram. Itu yang kita faham kan. Maksudnya salat sunat ihram ni para jemaah sekalian, iaitulah salat sunat bila kita nak niat. Bila kita nak niat. Sebab waktu Nabi SAW duduk di miqat di Zulhulaifah, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam beritahu kepada Nabi SAW. Nabi kata, salli fi hazal wadil mubarak, salli fi hazal wadil mubarak, salatlah di wadi yang diberkati ini. Salat sunat, salat di wadi yang diberkati. Itu dia panggil salat sunat yang diberkati. Kata Nabi SAW, atani laylata atin min rabbi faqal salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratun fi hajjatin. Jadi maka Nabi kita tunggu, lepas dia salat barulah dia niat dan dia pergi daripada miqat itu. Maka di sini ada ke salat sunat khas untuk ihram? Jadi para ulama mengatakan yang sunatnya kita berihram selepas salat. Berihram selepas salat. Maknanya bila kita sampai di miqat, waktu salat zuhur kita ikut imam. Kalau kita nak jamak dengan asar, lepas pada salat itu kita niat ihram dan kita pergi bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ataupun kita masuk pagi, tak ada waktu, mana-mana waktu, jadi kita pun masuk salat duha, kita berniat dan kita pergi. Yang naknya sunatnya kita berniat itu setelah melakukan salat. Yang ke seterusnya salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf ni memang salat sunat yang Nabi SAW buat. Bila kita selesai daripada melakukan tawaf di Baitullahil Haram, cukup 7 pusingan, maka kita niat, kita salat sunat, dia panggil sunat tawaf. Di mana sebaiknya di belakang makam Ibrahim. Kenal makam Ibrahim? Pernah tengok? Kan orang yang pergi Mekah tengok kan, tempat pintu Kaabah, bawah depan sikit tu ada makam Ibrahim yang dalam botol tu, dan ada kaki Nabi Ibrahim tu. Jadi sunatnya kita solat di situ, wattakhizu mim maqam Ibrahim musalla. Dan banyak lagi lah, dan lain-lain lagi. Habis dia kata lain-lain lagi. Allahu Akbar. Ada lagi salat sunat. Kalau dalam buku ni memang detail. Dalam buku dia kumpul solat-solat sunat yang ada dalam hadis Nabi. Yang ada dalam hadis Nabi. Yang salat sunat yang tak ada dalam hadis tu dia tak masukkan di dalam kitab kita ni. Di antaranya yustahabbu lirrajul, salat sunat bagi suami yang baru kahwin. Yang baru kahwin, waktu dia bertemu dengan isterinya. Bukan lepas akad nikah terus salat sunat di situ, tak. Waktu dia bertemu dengan isterinya pada malam itu, jadi salat sunat dulu, barulah buah-buah dengan isteri itu. Itu cantik.
Dia panggil solat sunat awal pertemuan di antara suami isteri pada malam perkahwinan. Sempat ke nak solatnya? Pakat senyum habis ni. Nak solat macam mana? Tak make up tebal ni. Tak nak fikir dah. Allahu Akbar. Tak ingat kau solat dah. Solat asar pun terlepas. Dah ni hak malam ni, malam. Jadi cantik lah kalau boleh lah kita hidupkan ini cerita ni ada. Wallahu alam. Jadi boleh tengok dalam kitab kita ni Bughayatul Mutatawwi'. Buku tu ada dah. Baiklah, kita pergi kepada kitab kita lagi, teruskan. Kalau nak detailkan cerita ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam rakaman yang lepas, sama ada dalam rakaman kita dalam kitab Munyatul Musalli ataupun syarah kitab Anak Kunci Syurga. Cari Abu Anas Madani Anak Kunci Syurga bab solat sunat, ada ke situ. Saya dah detailkan satu persatu cerita ni. Jadi kalau kita nak detail lagi di sini, dibimbangi kitab kita ni baru setengah baru ni. Sebahagian besar, tengok dalam kitab, sebahagian besar dari sembahyang, dari solat-solat sunat yang telah disebutkan satu persatu itu lebih afdal dikerjakan di rumah daripada mengerjakannya di masjid dan di surau. Jadi afdal kita solat sunat di mana? Di rumah. Kerana rumah kita juga perlu dimakmurkan dengan amal ibadat yang membawa rahmat. Jadi jangan kita jadikan rumah kita tu tempat makan, minum, tempat tidur ya, tapi tidak tempat kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Jangan. Hadis yang ke-151 an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fi baitihi tatawwa'an nurun faman syaa'a nawwara baitahu faman syaa'a nawwara baitahu. Daripada Umar bin Khattab diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, sembahyang sunat yang dikerjakan oleh seorang di rumahnya menjadi nur yang menerangkan. Jadi siapa dia nak suruh rumah dia bercahaya, maka solat banyak di rumah itu. Sesiapa yang suka mendapat kelebihan itu adalah ia menerangi rumahnya dengan sembahyang sunat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Syekh Arnaud muhaqqiq kepada Musnad mengatakan sanadnya dhaif. Boleh, sanadnya dhaif. Tapi hadis sahih ada. Hadis yang ke-152 an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum fi masjidihi, dalam riwayat Muslim, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Maksudnya daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu sembahyang di masjidnya, bila kita salat berjamaah di masjid, hendaklah ia memperuntukkan sebahagian daripada salat untuk dikerjakan di rumahnya, kerana Allah azza wa jalla akan menjadikan kebaikan yang besar di rumahnya disebabkan salat itu. Jadi jangan lupa kita jadikan sebahagian daripada solat kita itu di mana? Di rumah. Tulis itu. Ini solat sunat. Jangan pula salah faham hadis ni. Nabi kata jadikan sebahagian di rumah. Makna subuh di rumah, zuhur di masjid, asar di rumah, maghrib di masjid. Gitu lah. La. Maksud dianya solat fardu di masjid, jamaah, solat sunatnya di rumah. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tentang isu ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah berkata, Imam Nawawi ini seorang imam tokoh yang sangat hebat dalam dunia Islam ini. Dianya ulama dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fiqh, dan juga seorang yang warak, seorang yang zuhud. Umurnya muda lagi meninggal. Mengikut dalam penulis sejarah, Imam Nawawi kata tak sempat kahwin dia. Dia sibuk dengan belajar sampai tak sempat kahwin. Dia meninggal dalam waktu umur 40-an. Muda lagi.
Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, digalakkan mengerjakan salat-salat sunat di rumah ialah kerana amalan yang demikian lebih jauh daripada perbuatan riya. Ini satu daripada hikmah. Hikmahnya supaya tak jadi riya. Kalau kita solat banyak di masjid, bimbang. Tapi kalau setakat solat rawatib, solat rawatibah, dua rakaat sebelum, dua rakaat lepas, saya ingat tak naik riya lagi. Sebab boleh katakan ramai di kalangan masyarakat kita solat, kan? Kerana itulah saya bila tengok kita duk ceramah bab solat sunat ni, semangat kita bagi. Lepas solat Isya, berapa orang yang solat? Orang yang pakat bangun. Kalau ada majlis jamuan pula kak, imam kata, tuan-tuan di luar ada jamuan, ramai selalu pergi. Tinggal 4-5 orang dalam masjid. Cuma kita bersangka baik sebab dia orang ni nak praktis, nak balik solat sunat di mana? Di rumah. Tak situlah. Kalau dia balik buatlah, kalau balik senyap, wallahu alam. Kita sangka baiklah sebab dia orang dah faham sunnah kan. Jadi nak balik amal, nak balik buat apa ni, laksanakan apa yang dia belajarlah. Kalau tidak pun memang tak salat dah, kesian. Jadi lebih jauh daripada perbuatan riya dan lebih terpelihara daripada perkara-perkara yang merusakkan amal. Ini penting. Sebab amalan kita rusak dengan sebab apa? Dengan sebab riya. Nabi sebut dalam hadis asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi dalam ibadat kita, meruntuhkan amalan. Satu, tulis letak nombor 2. Juga supaya rumah orang yang mengerjakannya beroleh berkat. Kita nak sangat berkat rumah kita kan, biar turun berkat dalam rumah, ada salat, dan dapat pula menerima turunnya rahmat dan malaikat. Rahmat turun, para malaikat hadir ke rumah kita, serta terhindar daripada angkara syaitan. Berapa faedah, berapa faedah kelebihan ada? Banyak kelebihan kan. Rumah kita jadi tempat turunnya rahmat, tadahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, tanda sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in afdalus salati salatul mar'i fi baitihi, solat yang afdal iaitulah solat di rumah. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, solatlah kamu semua wahai manusia, salat sunat itu di rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi, solat yang afdal, solat sunat yang afdal, solat yang dilakukan di rumah. Illal maktubah, kecuali salat fardu, maka dia afdal kita lakukan di masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, tamatlah kita tentang kelebihan salat sunat di rumah. Timbul lagi isu hari ini, banyak sangat salat sunat yang dianjurkan secara perdana. Apa makna secara perdana? Secara perdana maksudnya secara ramai-ramai. Orang tak ada perdana seorang-seorang kan. Majlis salat hajat perdana, SPM, berapa puluh kali perdana kita ada. UPSR lagi perdana saja. Apa sajalah. Jadi manakah solat sunat yang disunatkan berjamaah? Jadi solat sunat yang disunatkan berjamaah, tanda sini, artinya yang lain itu tidak disunatkan berjamaah. Jangan duduk perdana lah. Yang pertama, bahagian ini ialah salat-salat sunat yang disunatkan mengerjakannya dengan berjamaah. Dalam kitab ni pun sama, dalam kitab yang kita baca lepas, dalam kitab Muniyatul Musalli pun sama juga. Salat sunat ini disunatkan berjamaah, iaitu tanda nombor 1, solat hari raya Idul Fitri. 2, solat hari raya Idul Adha, hari raya haji. 3, solat gerhana matahari dan bulan. Mana gerhana matahari pun sunat berjamaah, gerhana bulan pun sunat berjamaah. Yang keempat, salat istisqa, salat minta hujan. Jadi kalau kita nak minta hujan, kemarau terlalu panjang, maka sunat kita imam besar, maksudnya pemimpin negara,
maklumkan kepada seluruh rakyat supaya melakukan salat sunat istisqa, minta hujan. Yang kelima, salatut tarawih di bulan Ramadan. Ini je 5 jenis salat sunat yang disunatkan berjamaah. Artinya salat sunat lain tu tidak disunatkan berjamaah, tidak disunatkan berjamaah. Habis boleh tak boleh orang buat berjamaah tu? Nah, inilah yang menjadi perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah kita tak boleh melakukannya secara berjamaah, kerana tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian. Sedangkan para sahabat sangat suka dia salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama, iaitulah ada beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah beberapa orang sahabat. Contohnya, tanda hadis yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik. Nenek dia nama Mulaikah. Nenek Anas nama apa? Mulaikah nama. Jarang orang Melayu nama Mulaikah ada? Tak ada nanti bubuh nama cucu Mulaikah. Siti Mulaikah. Jadi Melayu lah kalau ada Siti. Dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk makan. Maka Nabi kita makan. Kemudian Nabi kata, "Qumu." Bangun semua, "Fali usalli lakum." Aku nak solat di sini. Nak solat di rumah ini. Kata Anas, aku pun bangun pergi cari tikar yang dah usang. Ialah tikar orang dulu zuhud dia. Kita hari ni pening ustaz dah. Panggil ustaz suruh solat rumah kita, buka dia punya kapek, tak pernah guna lagi. Bau ubat gegak tu teruk sangatlah. Allahu akbar. Kapek beli untuk dilipat. Nah, untuk simpan dalam almari. Baik. Anas ni tikar yang dah lama, aku pun basuhlah. Bersihkan dengan air sebab nak Rasulullah nak solat ni. Faqama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun, wa wasafaftu wal yatim. Aku pun buat saf lah. Aku duduk sini, Nabi depan, aku dengan seorang anak-anak lagi, anak yatim, dan ajuz, nenek aku di belakang. Maka Nabi kita salat 2 rakaat dan Nabi kita pergi. Kata di hadis ini sahih, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata di Imam Ibn Hajar, fi hadzal hadis minal fawaid. Hadis ini ada beberapa faedah, iaitulah faedahnya Nabi salat berjamaah di rumah. Salat berjamaah di rumah. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam arada ta'limahum. Nabi kita nak ajar salat. Nak ajar salat, kerana orang perempuan tua ni kalau pergi masjid pun duduk belakang. Mungkin dia tak tengok Nabi salat, maka Nabi nak ajar dia supaya ni cara salat yang betul. Fa innaha qad takhfa 'alaiha ba'du tafasil. Mungkin makcik ni tak tahu detail salat, maka Nabi kita nak ajar dia. Ini satu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Dia dengar seorang sahabat nama dia Itban bin Malik al-Ansari, seorang yang pernah mengikuti peperangan Badar. Kata di Itban, saya ni jadi imam di kampung, di Bani Salim bin Auf. Kalau tuan-tuan yang pergi ke Madinah tu, dekat Masjid Jumaat, di antara Masjid Jumaat dengan Masjid Quba, itu dipanggil Bani Salim bin Auf. Jadi bila mari hujan, sukar untuk dia pergi ke masjid kerana air sana tak ada parit, jadi air itu laju sebagainya. Maka aku pun pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu dia, ya Rasulullah, mata saya dah tak nampak ni, saya nak pergi tempat masjid pun agak sukar. Boleh tak kalau Rasulullah pergi rumah saya nak suruh Rasulullah solat di rumah saya sekalilah, ambil berkat Nabi kita pergi. Nabi kata, tak apa, sa'afal, aku akan pergi besok. Maka Nabi kita sallallahu pergi bersama dengan Abu Bakar. Nabi kita minta izin masuk dalam rumah. Nabi kata, nak suruh aku solat ke mana? Dia kata, sini, di tanda tepat. Nabi solat di sini.
fa asyartu ilaihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita salat dan saya dengan sahabat lagi duduk belakang Nabi, mana salat sunat di situ. Jadi kata di hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah dia tidur di rumah makcik dia bangun solat, Nabi bangun solat malam, dia pun ikut, tapi salah dia. Sepatut kalau makmum seorang duduk di kanan imam, dia duduk belah kiri, maka Nabi kita pegang tinggal dia, tarik letak belah kanan. Jadi semua hadis-hadis ini kata ulama menunjukkan bahawa tusra'u al-jama'ah fi masjidin fi salat at-tatawwu' bi syarti alla tuttakhaza 'adatan. Boleh sekali-sekala kita lakukan salat berjamaah untuk nak mengajar, bukan dijadikan adat. Kalaulah masjid kita ni tiap minggu malam Jumaat mesti salat tasbih berjamaah, mesti salat sunat hajat berjamaah, kita mengatakan tidak masuk di bawah dalil, kerana dalil ini menunjukkan hanya sekali-sekala di atas dasar Nabi kita nak pergi solat di situ untuk nak mengajar makcik sani, dan juga untuk nak menunaikan hajat itban, nak suruh Nabi kita ambil berkat Nabi kita solat di rumah dia. Jadi ini kita ambil lah penjelasan ini, dia panggil secara insaf, secara adilnya, bahawa solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, kalau kita nak buat sekali-sekala untuk nak mengajar, para ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Tapi kalau dijadikan adat tetap, acara tetap, mesti siap minggu berjamaah salat sunat taubat ataupun salat tasbih ataupun salat apa-apa saja, maka kita mengatakan itu tidak termasuk di bawah dalil yang disebut tadi, wallahu alam. Tapi perkara ini adalah merupakan perkara khilaf di kalangan ulama. Ada orang yang khilaf berdasarkan kepada dalil, ada orang yang khilaf berdasarkan kepada adat istiadat, terpulalah kepada masing-masing untuk membawa pendekatan yang dia pilih. Jadi saya lebih suka, kalau kita belajar hadis begini, kita lebih suka kepada apa yang disebut oleh para ulama, jangan dijadikan adat, wallahu alam. Kita berpindah kepada salat sunat yang disunatkan berjamaah, iaitulah salat sunatul kusuf, salat sunat gerhana matahari dan bulan. Hadis yang ke-153, an Abi Bakrah. Abi Bakrah ni nama dia Nufai ibnul Haris, bukan Abi Bakar ni, jangan kata salah ke, ada tambah ta tu, la, Abi Bakrah radhiyallahu anhu qal kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankasafatis syamsu faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajurru ridaahu hatta dakhala al-masjidah fasalla bina rak'ataini hatta jalatis syams faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin fa iza ra'aitumuha fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, rawahul Bukhari. Daripada Abu Bakrah, apa nama dia? Nufai, tulis nama dia, Nufai ibnul Haris. Nufai ibnul Haris. Bakrah ni tahu makna dia? Yang orang kara air tu, air dalam telaga, kita nak naik air tu ada benda bulat, ini pusing tu, itu dia panggil Bakrah. Orang Kelantan kata buah per. Apa dia benda? Apa Nazri? Orang KL panggil apa ni? Yang bulat, gantung tali tak situ, apa dia panggil? Nam? Buah per. Orang Kelantan kata buah per. Mudah. Apa dia? Tak tahu dah, dia tahu puai buka paik dah. Tak ada airnya. Jadi sebab dia nak, waktu dia Nabi kita serang di Taif, Abu Bakrah ni dia turun dengan tali daripada atas. Jadi gelarannya Abu Bakrah. Itu gelarannya. Kalau seronok sahabat-sahabatnya kalau kita cerita sejarah-sejarah hidup mereka, sejarah nama, sejarah hidup, Allahu akbar. Bacalah Hayatus Sahabah, kehidupan para ulama, untuk kita mengenali bagaimana sifat dan keadaan mereka. Katanya, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berlaku gerhana matahari. Melihatkan dia demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun, menyeret kain selempangnya, ridak dia ni, kain ke atas, sehingga masuk ke masjid. Allahu akbar. Nabi kita boleh tengok berlaku gerhana, terus pergi ke masjid. Rasulullah bangun, lalu mengerjakan salat 2 rakaat dengan menjadi imam kami, sehinggalah habis kejadian gerhana matahari.
Allah. Jadi Nabi kita solat 2 rakaat, setelah selesai solat dan berdoa, baginda berkhutbah. Nabi kita khutbah. Jadi kita solat sunat, gerhana ni sunat kita khutbah, berkhutbah. Di antaranya apa Nabi kita kata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua-duanya tidak gerhana disebabkan kematian seorang, sebagaimana yang disangka oleh kaum jahiliyah. Jadi orang jahiliyah ni kalau berlaku gerhana, dia kata, oh ada orang besar mati hari ni. Kebetulan hari berlaku gerhana di Madinah ini, kebetulan pada hari itu wafatnya Ibrahim. Siapa Ibrahim? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari itu. Jadi orang pun dah sibuk, oh Ibrahim mati, gerhana. Ini sekarang ni dia panggil viral lah. Kalau mati tokoh-tokoh ni, ambil lalu tengok langit ada gambar, ada tulisan Allah, langit ada macam-macam, burung datang. Ini semua ni cerita-cerita, wallahu alam, tak usah duduk kait dengan apa-apalah. Orang yang mati itu Allah Ta'ala yang tahu di mana tempat duduk mereka, dan kita mengharapkan mereka duduk di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Pelik-pelik ni, tunjuk gambar tu gambar ni. Waktu hari lain pun saya tengok ada juga tulisan Allah dekat awan tu, tak ada mati siapa-siapa pun tak. Jadi kita masa hari tu duk cari cerita, jumpalah awan tu macam-macam tulisan kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada cerdik pula, dia edit pula, lagi tambah kuat. Bukan sakat tulisan, sekali dengan tangisan lagi, langit juga menangis. Bakat alihimus sama. Baik, Nabi kata walaupun Ibrahim mati, wafatnya Ibrahim pada hari tersebut, Nabi kata gerhana ini bukan sebab kematian seorang ataupun dengan sebab kelahiran seorang. Ada riwayat lain, oleh itu apabila kamu melihat kejadian gerhana yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, hendaklah kamu sembahyang dan berdoa sehingga selesai kejadian gerhana yang kamu hadapi itu. Jadi kalau kita nak solat lama, tengok dalam hadis ni berapa lama dia solat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang berikut dijelaskan lagi, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah fa idza ra'aitumuha fasallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana disebabkan kematian seorang, dan tidak juga kerana hidupnya, kerana kelahiran seseorang. Tak ada sebab siapa-siapa. Tetapi matahari dan bulan itu ialah dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kita kena ingatlah, bila berlaku gerhana bermakna ini ada satu benda yang berubah. Perjalanannya bahasa matahari gini tiba-tiba jadi macam ni. Jadi kita kena ingat kuasa Allah. Oleh itu apabila kamu melihat gerhana, salah satu daripadanya, keduanya hendaklah kamu solat, pergi solat. Saya dengar cerita lah orang tua-tua cerita zaman dulu, dia tak mengaji, bila berlaku gerhana ni masing-masing ada yang pukul, cari teng kosong, pukul gerbong ke depan. Mana dia dengar matahari duduk atas, tak dengar pun dia tak ada benda. Yang kita naknya munajat pada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dan hadis yang lain yang lalu menerangkan bahawa umat Islam disyariatkan mengerjakan sembahyang gerhana yang tersebut oleh kerana secara kebetulan ada cerita pada hari berlakunya gerhana matahari itu, putera baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Ibrahim yang berusia setahun lebih meninggal dunia. Dan oleh kerana itu ada orang yang mengatakan berlakunya gerhana matahari pada hari itu disebabkan kematian Ibrahim, putera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kepercayaan karut itu dengan menegaskan dalam khutbahnya bahawa matahari dan bulan tidak gerhana disebabkan kematian seseorang dan tidak juga disebabkan kelahiran seseorang. Jangan. Ditegaskan lagi bahawa matahari dan bulan hanyalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, pencipta seluruh alam, dan dialah yang menentukan peredarannya. Bagi kitanya kena ambil pengajaran dan ibrah. Jelasnya, apabila peredaran bumi dan bulan sampai pada satu peringkat yang tertentu, berlakulah gerhana matahari. Dan apabila sampai kepada satu peringkat yang lain, berlaku pula gerhana bulan, sebagaimana yang sedia diketahui di dalam ilmu falak. Ilmu falak.
Dalam khutbahnya pada hari itu, Nabi SAW mengingatkan umatnya mengenai perkara-perkara yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Tengok, antara lain maksud isi kandungan khutbah itu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu mengetahui apa yang aku tahu, sudah tentu kamu akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Allahu Akbar. Kalau kita tahu, Nabi kata kalau kita tahu sepertinya dia tahu, kita akan menangis ya. Tapi oleh kerana kita sebahagiannya tahu, tapi kenapa tak menangis? Sebab buat-buat tak tahu. Itu masalah kita ni. Kita tahu tak tahu kita nak mati? Tak tahu. Siapa kata tak tahu? Kita ni spesies yang tak mati. Mati. Nah, kita tahu tak kita akan masuk dalam kubur? Kita tahu tak kita akan duduk dengan siapa dalam kubur? Tapi kita tak menangis juga. Sebab tu saya kata kita ni tahu dah juga, tapi buat tak tahu. Nabi kata kalau kamu tahu, maknanya yakin, seperti yang Nabi kita yakin, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran, kamu akan menangis banyak, ketawa sikit. Kita hari ni nak nasallallahu salamah, dah banyak je ketawa, pagi sampai gelap duk ketawa je. Menangis dak? Nangis juga kalau hilang barang. Insya-Allah orang-orang yang beriman, mempunyai hati yang baik, kan, biasa kita akan menangis dalam solat kita, dalam munajat kita, dalam istighfar, kita akan menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak payahlah duduk sibuk-sibuk bagi tahu dengan orang, saya baru sudah menangis ni ya. Saya tengoklah beberapa orang kawan ni yang biasa kalau dia pergi Mekah ni, rasa sudah menangis ni, depan Kaabah, tulis dekat Facebook. Oh, alhamdulillah, baru sudah menumpahkan air mata di hadapan Kaabah. Kau nak tunjuk dengan siapa? Air mata kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apa duk sibuk-sibuk dengan orang tu, dengan orang ni? Allahu Akbar. Macam-macam cerita dia. Tulis hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari. Mana hadis yang Nabi kita sebut tadi. Baginda sallallahu juga mengingatkan umatnya supaya mereka meminta perlindungan Allah daripada azab kubur. Tengok. Dan mengingatkan mereka bahawa mereka akan menerima ujian yang berat dalam kubur, dan mereka akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan kaum umatnya daripada kaum perempuan secara khusus, supaya mereka menjaga diri daripada melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka menerima azab seksa pada hari akhirat kelak. Jadi kalau kita dalam hadis ini, Nabi kita nasihat khas kepada kaum wanita, nasihat khas kepada muslimat. Nabi kata, aku tengok ramai orang perempuan dalam neraka. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, yakfurna, kerana mereka banyak mengingkari kebaikan yang dibuat oleh suami. Ini ingatlah, kita jangan, tapi suami jangan duk siap, bagi sikit ke suami, ke isteri, jangan lupa tu. Asyik duk jangan lupa, pening juga orang perempuan ni pun tak. Bagi sikit, jangan lupa ya. Dia tak tahu yang isteri dia khidmat untuk dia daripada pagi sampai malam. Isteri pun tak cakap, ni semua ni saya khidmat dengan awak ni, kalau orang lain saya beli nasi bungkus ni. Nah, jadilah. Jadi Nabi kita pesan khas. Jadi saya juga nak pesanlah kepada khutabah, para khatib, apabila berlakunya gerhana ini, ambillah teks hadis-hadis yang sahih, teks khutbah gerhana yang disampaikan oleh Nabi SAW itu. Kerana lafaz Nabawi, kenapa Nabi kita pilih beberapa perkara? Ada riwayat kata suruh sedekah, ada riwayat ni jangan duduk ketawa banyak sangat, happy banyak sangat. Ada riwayat tentang azab kubur dan penyiksaan yang akan kita hadapi nanti. Ada riwayat Nabi kita berpesan kepada muslimah supaya jaga diri, jangan mudah lupa kepada nikmat yang suami beri. Ini semua adab khutbah, isi teks khutbah begini patutnya kita ambil, kita kumpulkan pena-pena khutbah, siap khutbah. Sekarang ni gerhana banyak berlaku. Tahun ni berapa kali dah gerhana? Tak ingat dah kita pun. Pergi solat ke tak?
Dia kata gerhana berlaku dah tapi solat tak lagi. Masalah kita. Allahu Akbar. Tengok ni pesanan Nabi SAW tadi. Allahu Akbar. Banyak dalam cerita ni. Nabi kata waktu Nabi duduk solat tadi, nampak dia ke depan sekali ke belakang. Sahabat kata apa? Qalu ya Rasulullah ra'aynaka tanawalta syai'an fi maqamika thumma ra'aynaka ka'at. Pergi ke depan hulur tangan, kemudian hundur ke belakang. Nabi kata apa? Tandalah cerita hadis ni, pengajaran yang patut kita ambil daripada solat gerhana ini. Qala inni ra'aitul jannah. Allahu Akbar. Aku tengok syurga. Allah Ta'ala buka depan Nabi syurga. Fatanawaltu unqudan. Aku tengok buah-buah tu aku nak ambil. Allah tangan nak ambil. Walau asabtuhu, kalau aku boleh ambil keluar, kamu boleh makan selagi ada dunia ni, kita boleh makan buah dalam syurga. Tapi Nabi kita tak tarik. Sebab dia tahu itu hak orang syurga. Yang Nabi kita undur, pergi depan, tiba-tiba pop ke belakang. Qal wa ra'aitu nar. Allah, aku tengok neraka. Waliyazbillah. Falam ara manzaran kal yaumi qattu afza. Nabi kata aku tak pernah tengok satu pandangan yang cukup dahsyat pada hari ini. Wa ra'aitu aksar ahlihan nisa. Aku tengok ramai di kalangan penghuni neraka dan di kalangan wanita. Qalu bima ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya, kenapa? Kenapa wanita ramai dalam neraka? Qala bi kufrihinna, dengan sebab mereka kufur. Qila yakfurna billah, adakah mereka kafir dengan Allah, maknanya buat benda syirik? Qal yakfurnal ashir, mereka suka mengingkari kebaikan yang dibuat oleh suami. Wa yakfurnal ihsan, lupa kepada kebaikannya. Kalaulah seorang suami itu buat kebaikan kepada isterinya sepanjang hidup, summara'at minka syai'an, tiba-tiba dia tengok satu benda yang dia tak suka, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, dia akan kata aku tak pernah semenjak kahwin dengan awak ni tak pernah dapat kebaikan. Walhanya kalau angkat lengan dia berat dengan gelang yang diberi oleh suami. Telinga tu lanjut dah. Dia punya subang tu besar. Tapi boleh dia kata suami, sejak kahwin saya kahwin dengan awak ni apa yang saya dapat? Subhanallah. Jadi itu dia panggil yakfurnal ashir, mengingkari kebaikan yang diberi oleh suami. Allahu Akbar. Jadi hadis ini insya-Allah harap-harapnya para panel khutbah sisqa khusuf boleh pilih hadis-hadis yang Nabi kita sebut tentang perkara-perkara gini. Bukanlah kita kata nak menghina wanita, orang wanita aja dalam neraka ramai, dalam syurga tak ada ke? Nabi kata aku tengok dalam neraka, dalam syurga pun ramai juga wanita. Ramai tak ramai wanita dalam syurga? Kita kena seimbang. Kalau suami kata patutlah wanita ramai dalam neraka, jangan ingat, awak jangan lupa dalam syurga juga ramai wanita. Mana bukti? Mesti muslimat nak bukti tak? Baru sedap lawan sikit. Buktinya kan tak jadi nak bukti pula ni. Buktinya seorang suami dalam syurga dia memiliki ramai isteri. Pula dah dia kata. Maknanya ramai wanita ke ramai laki dalam syurga? Ramai wanita lah dari segi bilangannya. Tapi dari masa tu jangan bimbang lah, cemburu-cemburu ni tak ada lagi dah. Makan buah beluru tu dah habis dia punya tempoh dia, tak valid lah kan. Baiklah, huraian lanjut mengenai cara mengerjakan solat gerhana boleh didapati dalam kitab fiqh. Wallahu alam. Saya pun ingat nak berhenti setakat tu jugalah, kena huraikan detail. Solat gerhana ni solat yang agak berbeza sikit, kerana 2 rakaat 4 kali rukuk. Sebahagian daripada imam, walaupun dia jadi imam lama sebab tak pernah buat, takut dia nak buat. Dia kata ustaz, imam malam ni gerhana tu, imam kena solat tu. Dia kata ustaz lah tu, kata imam dah berpuluh tahun jadi imam, tak jadi ni kali pertama. Kerana itu saya perhatikan, minta maaf. Kita bercakap atas dasar realiti, atas dasar nasihat menasihati. Banyak masjid tak berani buat sebab dia belajar saja, ilmu ni tak pernah buat. Itu jadi masalah. Belajar tak buat. Bila belajar tak buat, maka bila waktu begini takut dia. Saya pernah satu kuliah di masjid, imam tu kira orang hebat jugalah. Begini tabik dia, tolonglah ustaz. Ustaz jugalah jadi imam. Saya kata tak apa, imam dia jadi imam, saya tak apa. Kalau suruh saya khutbah, saya bagi khutbah. Tak mau sampai sudah. Masalah saya imam dan juga khutbah, cuma saya bagi taklimat kepada para jemaah.
Biasanya Nabi SAW ini dia akan salat gerhana ni, dia akan baca panjang. Jadi dia baca panjang. Mana dia punya ayat bacaan? Sifatus salat. Dia sembahyang 2 rakaat dan Nabi kita baca panjang dia punya bacaan. Jadi saya kata saya malam ni insya-Allah saya akan baca surah Al-Baqarah. Surah Baqarah. Jadi ada orang bagi tahu lepas ustaz akak takbir tadi ramai lari turun. Dia kata Baqarah ni 2 juzuk setengah. Saya tak kata saya nak baca semua Baqarah, 5-6 ayat je dalam surah Baqarah, tapi nak ceritanya punyalah takut tu. Allahu akbar. Apa ini? Pasal tu kita ada psikologi yang duk kacau orang lah. Jadi sembahyang sunat gerhana ni pelik sikit. Kita angkat takbir Allahu akbar, baca Fatihah, kemudian baca surah, kita rukuk. Rukuk, bangun semula, takbir, baca Fatihah balik dan baca surah semula. Lepas tu baru rukuk yang kedua, barulah kita pergi ke ya, tidak baru sujud. 2 rakaat 4 kali rukuk. Ingat, itu dipanggil. Sebab apa dia jadi pelik lagu ni? Sebab memang dia pelik pun. Kan gerhana matahari itu pelik, maka solat dia pun agak berbeza daripada yang lain. Alhamdulillah. Itulah di antara solat sunat. Kita pergi kepada salat yang seterusnya, iaitulah salat istisqa. Apa makna istisqa? Salat minta hujan. Kita di tempat kita ni jarang salat istisqa, kan? Sebab apa jarang? Sebab hujan dah banyak sampai mereka nak minta ampun, terlalu banyak hujan dah. Biasanya orang tak mau hujan ni bukan salat sunat minta hujan, salat hajat tak mau hujan. Ada tak? Ada. Bila dia buat kenduri, dia pergi jumpa ustaz, dia tahu ustaz tolong solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat jangan hujan. Terbalik kata ni. Yang dalam sunnah Nabi ajar solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Dia nak solat sunat jangan hujan. Saya kata tak boleh. Tak boleh ustaz, tak boleh. Sebab nanti hujan merajuk kan mati kering kita. Jadi masalah. Hujan merajuk, aku nak turun hujan kau tak mai. Tak payah turun, kering, jangan. Allah, tuan-tuan kena ingatlah, hujan ni Allah SWT turunkan sebagai rahmat kepada kita. Tetapi kalau banyak sangat maksiat, hujan turun mungkin tidak jadi rahmat, dia jadi bala pula. Jalannya jam, bangunan tenggelam dan macam-macam lagi lah, harta benda rusak. Baik, kita ambil cara ringkas sembahyang sunat istisqa minta hujan. An Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla yastasqi wa annahu lamma arada an yad'uwa istaqbala al-qiblata wa hawwala ridaa'ah. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat salat untuk mengerjakan salat sunat istisqa, dan bahawa baginda apabila hendak berdoa dalam khutbahnya sesudah salat, ia menghadap kiblat dan mengalihkan kain selempangnya, kain selendang dia ni, redak dia ni daripada bahu kiri ke bahu kanan. Itu dia panggil sunat lagu tu. Hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis yang lain menjadi dalil bahawa salat sunat istisqa disyariatkan dalam Islam dan digalakkan mengerjakannya apabila daerah kita mengalami musim kemarau. Kemarau panjang, tak turun hujan lama, jerubu terlalu kuat contohnya. Dan salat sunat ini di antara salah satu daripada salat sunat yang disunatkan berjamaah. Salat sunat yang disunatkan berjamaah. Menurut huraian ulama rahimahumullahu taala, meminta hujan boleh dikerjakan dengan 3 cara. Ini kita tanda kita ni 3 cara minta hujan. Yang pertama, berdoa saja dengan tidak mengerjakan salat. Contohnya kita ini kita berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma askina ghaisan
hanian marian. Jadi kita minta, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Itu kita doa saja tanpa salat. Satu. Yang kedua, berdoa meminta hujan dalam khutbah Jumaat atau sesudah mengerjakan salat fardu. Ini lebih afdal daripada cara yang pertama. Jadi ada kalanya sebagaimana Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi tengah khutbah, datang seorang sahabat bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halakatil amwal. Dia kata, ya Rasulullah, binasa habis dah, harta benda kita kering habis dah, ambil pun tak ada susu dah. Contoh dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Nabi tengah khutbah. Maka pada ketika itu Nabi kita berdoa dalam khutbah dia. Nabi kita berdoa dalam khutbah, minta Allah SWT turunkan hujan. Apa jadi para jemaah? Kata di rawi hadis ini, dia kata bila Nabi berdoa, kita mari tadi panas terik, keluar daripada masjid lepas salat Jumaat, hujan turun. Nah, itu cara yang kedua. Jadi imam-imam kita boleh salat sunat istisqa, boleh berdoa terus di dalam khutbah dia Jumaat. Minggu depan mari pula orang sama, orang itu juga, ya Rasulullah, tenggelam habis dah kampung. Oh, doa Allah. Nabi kita pun berdoa supaya berhenti hujan. Kata sahabat, kami keluar daripada masjid, keadaan matahari cerah, awan tak ada dah. Itu doa Nabi SAW. Jadi kita hari ni pun alhamdulillah, setakat pengalaman saya lah duduk di Madinah, mula-mula kita pergi nampak sungguh bila raja dia King Istihar pada hari Isnin kita akan lakukan solat istisqa seluruh negara hari Isnin, dan dimintalah supaya rakyat ini berpuasa, puasa dulu sebelum solat istisqa, berpuasa. Biasanya kalau dia istihar pada hari Jumaat tu, kena istisqa pada hari Senin, kita nampak hari Ahad tu awan dah gelap, belum solat lagi, mendung awan, dan berlaku hujan pada waktu itu. Kemudian di zaman mutaakhir sedikit, berbeza dengan zaman awal yang saya pergi, kadang-kadang 3 kali istisqa, langit macam biasa, tak berubah. Itu ada keadaan-keadaan yang kita kadang-kadang kita rasa sebab tengok Allah SWT nak kepada hamba dia perlu pada rahmat, dia hantar mari. Dan kita juga kadang-kadang kebimbangan apabila istisqa dilakukan 2-3 kali setitik hujan tak turun. Itu semua tanda-tanda Allah SWT beri peringat kepada hamba dia bahawa hujan ini hak aku, rezeki kamu di tangan aku akan turunkan rahmat apabila rahmat itu layak untuk kamu terima sebaiknya, ataupun Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita bahawa kamu banyak melakukan mungkar dan maksiat, hapuskan kemungkaran untuk kita menerima rahmat Allah SWT. Jadi ingat, kita bukan suka-suka dalam bab begini. Yang ketiga, inilah yang lebih sempurna, iaitu mengerjakan salat 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi khas kita seperti dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, Nabi kita keluar ke musalla. Musalla, maknanya musalla itu luar masjid. Musalla al-Eid, dia salat di tengah padang. Salat di tengah padang. Sebelum itu masing-masing adalah bertaubat, bersedekah, berpuasa, dan menumpukan perhatian kepada perkara yang baik dan menjauhkan perkara yang jahat. Huraian lanjut mengenai sembahyang ini boleh dapati dalam kitab fiqh, wallahu alam. Relax ya cara dia. Nak detail pergi. Yang penting dia nak iqrar di sini ada satu sunat nama dia istisqa. Jadi dalam hadis ni ada Nabi SAW bila dia solat istisqa khas, dalam khutbah dia, khutbah biasalah kan, khatib akan tengok kepada makmum. Bila nak berdoa, lamma arada an yad'u, bila nak berdoa, Nabi kita pusing ke arah kiblat. Atas mimbar dia berpaling ke arah kiblat. Nabi kita berdoa, selepas berdoa hawala ridahu, dia pusing dia punya kain, mana kain nak kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kalau kita pakai serban, kita nak pergi solat istisqa tu pakai serban gini senang. Sudah solat tu pakai pusing selalu.
Kalau serba tak ada, macam mana nak pusing? Ambil kepiah kita balik ke atas. Boleh jugalah. Jadi sebab nak suruh nampak kita, Nabi kita suruh keluar, nak pergi keluar isi sekat tu mutakhazzilan mutakhasyian, keluar dalam keadaan khusyuk, keluar dalam keadaan kita ni nampak berhajat kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan buatlah kalau ada orang tulis solat sunat minta hujan perdana, saya kata hapuskan perdana itu. Perdana ni nampak sangat kita, nampak gah dia panggil. Dan kita solat sunat mutawadhi' kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Yang terakhir dalam bab kita ni solat sunat mutlak. Ada ke nama solat sunat mutlak? Ada. Nanti ada orang percaya dia tu lagu mana ustaz solat sunat mutlak ni? Sudah kita. Solat sunat mutlak ni maknanya solat sunat tak ada kaitan dengan waktu, tak ada kaitan dengan apa-apa. Itu dipanggil solat sunat mutlak. Bahagian yang ketiga iaitulah solat sunat mutlak, solat sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Kita ingat dalam perbincangan kita daripada awal solat sunat tadi, kita dah bincang bahawa solat sunat ni ada 3 kategori kan. Ada solat sunat yang disunatkan kita lakukan secara seorang dan ada tempatnya sendiri dan ada waktunya, seperti solat sunat rawatib. Mana waktu dia sebelum solat fardu, lepas solat fardu kan. Solat sunat yang bertempat di mana? Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat tawaf di Mekah je boleh. Nanti dia masuk masjid negara, solat apa tu? Solat sunat tawaf. Mana ada orang tawaf sini? Tak ada orang tawaf di sini. Mekah. Itu dia panggil solat sunat bertempat, berwaktu, lepas wudu, duha, tahajud, itu berwaktu. Dan solat sunat juga berwaktu, bertempat dan berjamaah. Macam kita sebut 5 solat jemaah tadi kan. Ada satu lagi dipanggil solat sunat mutlak, solat sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Tak ada waktu, tak ada sebab. Cuma kita nak solat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, solat. Sembahyang sunat mutlak maknanya solat sunat yang tak ada terikat mana-mana, itu mana mutlak. Macam kita kata air mutlak. Ni air mutlak, mana air bersih tu air mutlak, tak bercampur dengan apa-apa, itu dipanggil air mutlak. Kalau bercampur dengan teh, air teh. Kalau campur dengan kopi, air kopi kan. Itu dipanggil air lain. Campur dengan air mawar jadi air mawar, itu dipanggil tidak mutlak, maknanya air yang sudah bercampur. Jadi solat sunat mutlak mana solat sunat saja nak solat. Solat sunat mutlak boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat paling minima, dan boleh dikerjakan lebih daripada itu, tidak terhad bilangannya. Solat je. Hari ni aku tak nak pergi mana-mana, habis nak solat. Solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh dikerjakan pada siang hari dan pada waktu malam, kecuali waktu-waktu makruh, waktu-waktu larangan mengerjakan solat sunat padanya. Jadi waktu larangan, berapa waktu ada waktu larangan? 5 waktu. Waktu larangan ada berapa? Dia kata ada 5 waktu. Jadi waktu awal daripada solat subuh sampai ke naik matahari, 1. Kemudian di antara waktu naik matahari itu syuruk kepada betul-betul naik matahari, itu waktu larangan keras dia panggil. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu syaitan sedang sujud kepada matahari. Itu dipanggil waktu larangan. Yang ketiga, waktu sebelum masuk waktu zuhur, lebih kurang dalam 10 minit nak zuhur lagi, sebelum zawal syams, waktu tengah-tengah langit. Dia kata waktu asyamsu fi kabidis sama, waktu matahari sedang berada di tengah langit, sebelum zawal. Zawal tu mana dah condong. Waktu itu waktu larangan juga. Yang ketiga, waktu selepas salat asar sehingga kuning matahari kekuningan. Waktu yang kelima itu waktu keras, iaitu bermula waktu kuning sehingga betul-betul matahari jatuh, kerana waktu itu waktu syaitan sedang sujud kepada matahari. Jadi syaitan ni sujud dia waktu matahari naik, waktu matahari jatuh. Ada 5 waktu larangan. Banyaklah dalam bab waktu solat ni. Kita ingat kita dah bincang dulu, saya ingat bab waktu ni. Baik.
Boleh dikerjakan salat sunat ini, salat sunat mutlak pada siang hari dan pada waktu malam, kecuali waktu-waktu yang makruh dikerjakan salat sunat padanya, tetapi mengerjakannya pada waktu malam lebih afdal. Lebih afdal kerana suasana malam yang sunyi sepi dan tenang tenteram lebih khusyuk untuk beribadat dan mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kelebihan salat sunat ini dapat dipaham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amalan ialah salat. Afdalul amali as-salah. Meliputi salat fardu dan sunat. Huraian lanjut mengenai sembahyang sunat mutlak ada dibentangkan dalam kitab fiqh, wallahu alam. Jadi para jemaah sekalian, saya syorkanlah beli kitab ni untuk nak kenal salat sunat. Nama dia Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu'. Jadi dalam bahasa Malaysia sudah ada terjemahan, insya-Allah. Yang saya punya belum siap lagi. Kalau tuan-tuan nak baca secara ringkas, ada dalam kitab, dalam majalah Al-Ustaz. Majalah Al-Ustaz, kita tajuk dia satu hari satu sunnah. Itu kita dah kumpul sini apa amalan yang patut kita buat dalam seharian. Masih lagi lah bersiri. InsyaAllah kalau dah siap kita akan bukukan nanti. Tapi jangan tunggu siap lah. Saya nak tunggu solat sunat pun nanti siap buku Ustaz dulu. Tak tahu siap bila. Jadi solat dulu lah, jangan tunggu siap dulu. Allahu Akbar. Jadi tamaklah perbincangan kita dalam bab ini. Kita akan masuk kepada bab sujud tilawah dan sujud syukur.